Terima kasih. Adapun tujuan utama Majlis Convocation Kebangsaan ini diadakan adalah bertujuan untuk meraihkan kejayaan para graduan yang telah berjaya menamatkan kursus-kursus mereka di pendidikan teknik dan vokasional, seterusnya mempromosikan para graduan kepada pihak majikan mengenai dengan kemahiran-kemahiran yang relevan selaras dengan keperluan semasa, khusus bagi perkembangan ekonomi di negara ini. Dan kita percaya saja ia merupakan satu kombinasi daripada pelbagai institusi-institusi pendidikan teknik dan juga vokasional. Jadi institusi manakah yang terlibat ni dalam convocation ini? Terima kasih. Antara institusi-institusi yang terlibat, Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Maktab Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah, Sekolah Vokasional Nakhoda Ragam, Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah, Sekolah Vokasional Wasan dan juga Pusat Latihan Mekanik. Jadi diadakan dalam satu acara. Satu acara. Jadi acara ini agaknya bila, di mana dan tempat ni macam mana? InsyaAllah acara ini akan diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam pada 20 Oktober 2011 yang mana akan berlangsung insyaAllah pada hari Khamis ini. Jadi pada hari Khamis ini satu lagi sejarah bagi semua para pelatih yang telah pun berjaya menamatkan pengajian mereka di institusi-institusi pendidikan teknik dan vokasional pada 20 hari bulan ini di Dewan Chancellor hari Khamis. Jadi siapa agaknya tetamu yang bakal ataupun tetamu kehormat kita bagi majlis convocation tersebut? InsyaAllah tetamu kehormat yang akan hadir pada majlis convocation kebangsaan institusi pendidikan teknik dan vokasional kali ke-16 ini ialah yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Si Raja Khatib Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof iaitu Menteri Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Jadi pastinya agaknya mungkin secara ringkas atau cara mungkin yang akan dijalankan pada hari tersebut. InsyaAllah pada hari tersebut jam 8 pagi di mana para jemputan akan hadir. 8.30 ahli-ahli akademik dan graduan-graduan berarak masuk ke Dewan. 8.45 pagi tetamu kehormat dijangka tiba. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ucapan alu-aluan pengerusi majlis, diselajurkan dengan ucapan tetamu kehormat dan penganugerahan diploma kebangsaan dan sijil kejuruan kebangsaan. Dan memang merupakan satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kita percaya sahaja graduan yang akan menerima diploma dan juga sijil ini ada berapa, agaknya dapat dibagikan kepada berapa kategori ini? Siapa yang dulu menerima? InsyaAllah seramai 177 graduan akan menerima, di mana mereka ini terdiri daripada pelajar-pelajar yang telah menamatkan kursus diploma kebangsaan ataupun biasa dikenali dengan National Diploma dan juga sijil kejuruan kebangsaan peringkat 2 dan biasa dikenali dengan National Trade Certificate 2 dan juga sijil kejuruan kebangsaan peringkat 3. Jadi ada 177 graduan semua yang akan menamatkan dan mendapatkan sijil mereka setelah bertungkus lumus mendapatkan ilmu di institusi-institusi pengajian pendidikan teknik dan vokasional ini ya. Jadi daripada 177 ini graduan ini mereka berapa lama rata-rata mereka ini mengambil masa yang diambil untuk mereka menuntut di sana? Rata-rata mereka ini mengambil kursus selama bagi diploma kebangsaan selama 2 tahun setengah, yang mana 6 bulan mereka berada di industrial attachment dan sama juga dengan sijil kejuruan kebangsaan selama setahun setengah. Ada yang 2 tahun setengah. Jadi itu adalah perkara yang menarik sekali tentang majlis convocation ini. Dan agaknya bagaimana pula dengan tempat nanti seperti yang diadakan oleh Kupu SP yang akan diadakan esok, mereka telah mengadakan satu raptai. Jadi agaknya raptainya bila? Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah raptai akan diadakan esok hari Selasa di tempat yang sama, Dewan Chancellor, jam 8 pagi. Ya, okey. Mungkin kita boleh juga tanya sedikitlah kepada Puan ya mengenai dengan para graduan ini. Setiap tahun pastinya makin meningkat graduan-graduan yang lulus dengan mereka ni memang dibentuk dengan skill ya ataupun ilmu
yang pelbagai. Ya. Jadi memandangkan sekarang ini mereka yang mencari pekerjaan semakin ramai. Ya. Dan bila mungkin 10 tahun dululah bila ada yang mengatakan mereka yang keluar dari institusi pendidikan teknik vocasional ini, mereka ada kemahiran. Jadi sedikit mudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan skill yang ada, walaupun tidak bekerja di sektor kerajaan ataupun di swasta. Dengan skill yang mereka ada, mereka mungkin boleh memulakan perniagaan mereka sendiri. Ya. Jadi setakat inilah sebagai seorang ketua jawatankuasa kerja, ya, publicity mungkin melihat graduan-graduan yang keluar dari institusi ini. Bagaimana perkembangan mereka dalam mencari pekerjaan dalam dunia yang serba mencabar ini? Alhamdulillah, semenjak tertubuhnya Jabatan Pendidikan Teknik pada tahun 1993, jabatan dan institusi pendidikan teknik telah berjaya menghasilkan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Kebanyakan di antara mereka ini melanjutkan pelajaran dan juga memohon pekerjaan, terutama sekali di bidang di sektor swasta, yang mana kemahiran-kemahiran mereka ini dapat diaplikasikan dengan program-program yang relevan dengan keperluan semasa. Bagaimana pula dengan trend ketika ini? Adakah mereka ini kebanyakan ataupun adakah semakin meningkat jumlah bagi penuntut-penuntut yang memasuki mungkin sahaja mereka menyambung further studies ataupun mengambil jurusan ijazah pula selepas apa yang telah pun mereka dapati dalam pengajian mereka di mata teknik? Memang ada proportion di antara mereka, ada yang mengikuti di bidang yang lebih tinggi lagi, ada yang memasuki pengajian-pengajian tinggi, peningkatannya juga bertambah, memberangsangkan, dan juga keramaian pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang pendidikan teknik ini makin memberangsangkan. Adakah di antara mereka ini mungkin ada terjadi sudah graduan yang keluar dari institusi pendidikan teknik vocasional ini masuk ke ITB dan sebagainya? Memang ada. Memang ada sekali terjumlah yang ke ITB dan ada juga yang melanjutkan ke luar negeri. Ya, jadi biasanya tanggapan tentang pelajaran ataupun subjek-subjek yang diambil bagi mata teknik ini di kalangan kebanyakan pelajar-pelajar di Brunei apabila mereka habis jurusan O-level, A-level dan sebagainya. Tanggapan masyarakat kita tentang mata teknik, tanggapan yang salah apa biasanya? Tanggapan yang salah di antaranya ialah terlalu ramai para lepasan O-level dan yang berkeinginan untuk mengikuti institusi-institusi pendidikan teknik, bukan saja di maktab teknik, bahkan di institusi yang lain, di mana walaupun kriteria ataupun requirement kemasukan, contoh bagi national diploma yang sebelum ini adalah 4 kepujian ataupun 4 kredit dalam peringkat O-level. Memang secara menyeluruh memang O-level 4 kredit. So bukan semestinya semua subjek boleh mengikuti. Ia berkenaan dengan relevant subjek atau subjek-subjek yang berkaitan dengan bidang berkenaan. Kita percaya setiap tahun sahaja mata teknik ini mengadakan hari terbuka. Jadi pendekatan tersebut diadakan setiap tahun. Mungkin sahaja di kalangan ibu bapa yang ingat orang kata ini ke mana hala tuju anak-anak mereka dan sebagainya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, ada yang bercakap tentang apabila kita ke mata teknik senang sedikitnya akan mencari kerajanya, lebih baik lagi ataupun macam mana. Jadi itu merupakan satu tanggapan salah mungkin ya, kerana itu terpulang kepada individu masing-masing jika untuk mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. Subjek yang paling popular, maksud saya, kursus yang paling popular diambil oleh Business, National Diploma Perniagaan, Keusahawanan, ICT, Construction.
Construction. dan beberapa bidang-bidang yang lain. Bagaimana pula dengan bidang Masakan agaknya. tourism Tourism. ataupun pelancongan? Bagaimana Sambutannya. reaksi? Sambutannya pun sangat memberangsangkan. Di antara pelajar-pelajar mengikuti hospitality, tourism hospitality management di Maktab Teknik Sultan Syariful Rijal, di mana penekanan kemahiran tersebut juga dilaksanakan dalam pembelajaran dan program mereka. Jadi hala tuju mereka yang mengambil diploma ke diploma pelancongan ini, ya, tourism. Yes. Okey. Kemana hala tuju mereka selepas itu selalunya? Rata-rata antara inisiatif Jabatan Pendidikan Teknik, kita ada membuat memorandum of agreement ataupun memorandum persefahaman dengan beberapa agensi-agensi kerajaan dan juga bukan kerajaan, di mana antara lain mereka ini student-student ini ada perjanjian. So mereka insyaAllah ada yang berkebolehan tu dapat bekerja dengan pihak-pihak swasta. Kebanyakan mereka akan ke pihak swasta lah. Yeah. Sebab difahamkan di negara Darussalam belum ada mungkin di peringkat yang lebih tinggi lagi dalam tourism ini. Pelancongan ini mungkin ada di antara mereka yang akan keluar negeri atau menyambung pembelajaran mereka. Namun apa yang membanggakan kita bila mana 177 graduan ini akan menerima segulung ijazah mereka pada 20 hari bulan Oktober ini. Jadi persediaan yang telah dilakukan oleh pihak institusi pendidikan ialah dalam melancarkan lagi majlis convocation ini. Bagi melancarkan majlis convocation ini, disuruhlah kepada para graduan dan ibu bapa supaya akan dapat hadir pada jam dan tempat yang telah ditetapkan. Sekurang-kurangnya pukul berapa mereka harus berada di sana? Jam 7 pagi. 7 pagi. Dan mereka dari segi latihan semua akan dilakukan pada esok hari. Esok hari. Hari Selasa jam 8, bermula pada 8 pagi. Satu kemestian bagi mereka untuk hadir? Semestinya. Mesti hadir. Mesti hadir tu. Berapa kali raptai agaknya? InsyaAllah kalau tidak ada masalah ataupun arah melintang, satu kali sahaja. Sekali pun mencukupi. Sekali mencukupi, ya. Jika Kupu SB dalam majlis convocation jurung-jurung kali yang akan diadakan tidak lama lagi ni, akan diadakan pada esok hari. Okey. Bagaimana pula dengan majlis yang akan diadakan 20 hari bulan ini? Apakah ada mungkin pemilihan graduan terbaik ataupun mungkin dari segi perspektif yang berbeza-beza untuk diberikan award ataupun penghargaan? Pada majlis convocation yang ke-16 ini, Jabatan Pendidikan Teknik dan institusi tidak mempunyai acara seperti yang disebutkan tadi. Kita tidak mempunyai Best Student Award pada kali ini. Normally we have, selalunya memang ada. Tapi untuk kali ini memang tidak diadakan lah. Tidak diadakan. Bagaimana pula dengan acara-acara sampingan? Kita percaya saja di setiap kali adanya majlis convocation, ia bukannya satu hari saja disambut. Kadang-kadang ia disambut selama 2 minggu. Betul-betul. Maksudnya bukan convocation tetapi acara-acara yang bersampingan. Ya, macam mana pula dengan bagi Majlis Pendidikan Teknik, bagi pengetahuan saya mengikut tidak ada acara lain berkesinambungan dengan majlis convocation ini. Tapi mungkin di setiap institusi pendidikan tersendiri mungkin katakan di Darul Agama ataupun sebagainya, institusi ini ataupun vocational ini mereka mungkin akan mengadakannya nanti, ya, untuk mungkin meraihkan para graduan ini ataupun sebaliknya. Jadi harapan dari pihak puan, ya, bagi majlis convocation yang akan diadakan ini nanti. Harapan saya mewakili Jabatan Pendidikan Teknik, dipohonkan kerjasama para graduan supaya akan sama-sama turut hadir memeriahkan majlis tersebut. Dipohonkan kerjasama untuk mengikuti apa jua arahan yang akan disampaikan pada esok hari. Ya. Jadi nampaknya, ya, itulah harapan dari puan, ya, iaitu Dayang Munirah Atira binti Dato' Paduka Haji Osman, Ketua Jawatan Kuasa Kerja Publicity Majlis Convocation yang akan diadakan pada 20 hari bulan ini. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabaslah kepada semua bakal graduan yang akan menerima segulung ijazah mereka setelah mereka bertungkus lumus selama beberapa tahun untuk mendapatkan ilmu dan seterusnya menjadi graduan dari institusi pengajian teknik dan vocational ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita hari ini.
ini, iaitu Yang Mulia dan Yang Munirah Hatirah binti Datuk Paduka Haji Osman, dan kita percaya saja 177 orang yang akan menerima sijil mereka terdiri daripada pelbagai institusi pendidikan teknik dan juga vokasional. Dan apa yang penting ialah semasa adanya hari berkenaan diucapkan syabas dan juga tahniah kepada mereka yang menerima sijil tersebut.